Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 807. Antara paparan utama. Menteri Pendidikan paling gagal. Pengurangan ujian COVID-19 oleh KKM salah. Pemuda PAS meroyan Anwar cadang MP hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah Menteri Pendidikan paling bebal dalam sejarah Malaysia, kata seorang bapa yang mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah. Beliau yang enggan namanya disebut berang dengan Dr. Razi Jidin yang menyatakan bahawa sekolah tetap dibuka mengikut takwin dan Standard Operation Procedure SOP susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang diumumkan oleh kerajaan pada 11 Januari bermula 13 Januari 2021 lalu. Bapa bekas aktivis PAS itu membandingkannya dengan Menteri Pendidikan terdahulu Datuk Seri Mahathir Khalid yang pernah dianggapnya tidak cerdik dalam beberapa tindakan. Antaranya ialah keterujaan beliau untuk membina sebuah akademi khusus dalam bidang sukan golf yang dikendali oleh kementeriannya. Hari ini kita tidak tahu berapa ramai anak petani atau pekerja buruh yang berjaya menjadi pemain golf profesional berbanding yang menaiki dadah atau menjadi mat rempit. Namun, berbanding dengan Mahathir, tindakan Menteri Pendidikan semasa paling teruk dan amat mengecewakan. Kerajaan telah menghentikan persekolahan di Malaysia pada masa jangkitan COVID-19 sekitar 800 hingga 1000 kes sehari kerana mementingkan keselamatan anak-anak. Tiba-tiba, Menteri Pendidikan mengumumkan persekolahan akan dibuka mengikut takwim yang dirancang. Maknanya sekolah tetap akan dibuka pada 20 Januari 2021. Akibatnya, berduyun-duyun ibu bapa membeli peralatan dan kelengkapan sekolah. Pemborong dan peruncit mula menyimpan stok. Pada 11 Januari, ketika Perdana Menteri Tua Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKP 2.0, dilaporkan sesi persekolahan masih mengikut takwim. Begitu juga apabila pada 12 Januari Muhyiddin mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memperkenan permohonannya untuk mengisytiharkan darurat, Menteri Pendidikan membuat sidang akhbar dan memberitahu sekolah tetap dibuka mengikut takwim dan ikut SOP. Pada masa yang sama, kes harian COVID-19 mencanak naik sehingga lebih 3,000. Pengumuman tersebut langsung tidak masuk akal. Kita hentikan persekolahan pada tahap kes harian sekitar 800 hingga 1000. Entah disampuk kebebalan apa, Menteri Pendidikan boleh mengumumkan sekolah dibuka mengikut takwim walaupun pada masa itu tahap kes harian COVID-19 melebihi 3,000. Ibu bapa pening sama ada hendak terus membeli barangan dan bayar yuran sekolah dan lain-lain, termasuklah yuran asrama dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan serba kekurangan dari segi kewangan. Itu belum lagi dikira kesengsaraan rakyat yang dilanda musibah banjir, kerosakan peralatan dan perkakasan rumah termasuk persiapan sekolah. Dalam keadaan ibu bapa sedang sibuk membeli peralatan sekolah kerana tiada tanda Menteri Pendidikan akan batalkan hasrat membuka sekolah seperti biasa, tiba-tiba keluar kenyataan baharu. Kementerian Pendidikan mengumumkan sesi persekolahan secara bersemuka yang dijadualkan bermula 20 Januari di seluruh negara ditangguhkan berikutan keadaan semasa jangkitan COVID-19. Menurut satu kenyataan itu, KPM memaklumkan sesi persekolahan bersemuka hanya akan melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM, Sijil Kemahiran Malaysia SKM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Diploma Vokasional Malaysia DVM tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah pula akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari 2021, kata kenyataan berkenaan. Kementerian Pendidikan Malaysia ibarat ayam yang buta dan pekak. Ia cuma riuh satu kampung tetapi gagal membaca senario, tiada perancangan dan tidak tahu ke mana arah haluan.
Tidak hairan jika keputusan yang dibuat oleh Kabinet XXXL ini dikecam oleh pemimpin pembangkang. Ia juga dimaki dan disumpah seranah oleh rakyat Malaysia dan tidak mendapat keberkatan. Siapa nak ganti balik wang yang sudah dibelanjakan kepada barang kelengkapan sekolah yang kini tidak diperlukan? Kebebalan apakah ini? Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tindakan mengurangkan ujian COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM adalah salah. Dalam surat perkeliling yang dikeluarkan pada hari Rabu minggu lalu, KKM memperkenalkan prosedur operasi standard SOP baharu pengesanan kontak rapat COVID-19 dan hanya akan membuat ujian terhadap kontak rapat yang mempunyai gejala. Dalam hal kluster, pengujian hanya akan dilakukan terhadap peratus yang dikenal pasti sebagai berisiko. SOP itu dilaksana pada hari tersebut selepas 6 negeri diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, menurut Dr. Zulkifli, bukan semua mereka yang tidak menunjukkan gejala virus tersebut benar-benar tidak dijangkiti COVID-19. Kita mungkin terlepas pandang seorang penular super yang tidak menunjukkan gejala, seorang yang tidak simptomatik, katanya kepada Jom Channel. Menurut beliau, jika keadaan itu berlaku, kita akan mengalami salah satu kluster baharu atau satu pandemik baharu. Dr. Zulkifli bersetuju dengan pandangan pakar kesihatan yang memberi amaran bahawa sebarang usaha mengurangkan ujian hanya akan memburukkan lagi keadaan. Terdahulu dalam satu ciapan di Twitter, Dr. Zulkifli menegaskan kegagalan untuk menguji individu bergejala dan tanpa simptom boleh menyebabkan Kementerian Kesihatan akan gagal mengenal pasti individu yang menjadi penular virus. Tanya mana-mana pakar kesihatan awam, ini salah dan bertentangan dengan sains, ujarnya. Dr. Zulkifli yang juga seorang pakar toksikologi berkata kerajaan mesti meningkatkan ujian dan tidak mengurangkannya demi mengawal penularan virus COVID-19. Katanya kadar positif COVID-19 buat masa ini sekitar 8.2% dan ini harus dikurangkan menjadi kurang 5%. Beliau mengulangi saranannya supaya kerajaan menambah jumlah barisan hadapan untuk melakukan penyelidikan kes, kenal pasti kontak rapat, pengujian komuniti dan pengurusan kuarantin. Malah beliau mencadangkan semua itu harus dilakukan secara konsisten dan berterusan. Namun melihat daripada pendedahan kes yang tidak nampak akan segera susut, kita hanya dapat membuat kesimpulan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani pandemik COVID-19. Ingat lagi apa kata Dr. Zulkifli semasa perbahasan belanjawan 2021 tahun lepas. Antara lain, beliau berkata, saya tegaskan bajet 2021 gagal mengambil kesempatan memperkasakan sistem kesihatan negara. Ingat kata-kata Ketua Audit Negara yang diulang oleh Ketua Pengarah Kesihatan dengan izin sebagai underfunded, understaffed dan overwork, khasnya di Jabatan Kecemasan. Menurut beliau, badan-badan seperti Malaysian Health Coalition, Academy of Medicine Malaysia (AMM) dan Malaysian Medical Association (MMA) merumuskan belanjawan kesihatan tidak mencukupi. Untuk rekod, Kerajaan Pakatan Harapan berbelanja 10.3% iaitu RM30.6 bilion daripada keseluruhan bajet sebanyak RM297 bilion. Berbanding Kerajaan Perikatan Nasional 9.9% iaitu RM31.9 bilion daripada RM322 bilion. Ketika itu kita belum berhadapan dengan COVID-19. Kini penyakit kekurangan dana KKM itu telah merebak sehingga kemungkinan pesakit COVID-19 yang tiada simptomatik dan tidak didiagnosis berpotensi menjadi penular super yang berbahaya. Malang sungguh rakyat Malaysia, Kementerian Kesihatan mempunyai seorang menteri dan 2 orang timbalan menteri. Apa yang mereka fikirkan? Bagai menambah garam pada luka, metrik kredit utama Malaysia dalam penarafan Fitch telah diturunkan daripada A- ke BBB+, susulan ketidakstabilan politik negara ini. Melihat cara kerajaan yang membuat keputusan flip-flop ini, apa yang kita harapkan lagi selain bumbung yang terus bocor kerana atap yang ditebuk? Pemuda PAS menggesa supaya tindakan tegas diambil terhadap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mengajak semua ahli parlimen menderhaka dan menentang proklamasi darurat yang diperkenankan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ketua Penerangannya Nazir Helmi berkata tindakan terbaharu daripada ahli parlimen Port Dickson itu boleh disifatkan sebagai usaha untuk menghasut rakyat mempertikaikan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda.
Katanya Anwar yang dianggap sebagai seorang tokoh negara seharusnya bersikap lebih rasional dan perlu mengetepikan matlamat peribadinya ketika rakyat sedang berhadapan dengan wabak yang mengancam nyawa dan keselamatan mereka. Pemuda PAS menegaskan bahawa sebarang usaha untuk mempertaruhkan nyawa rakyat merupakan pengkhianatan yang besar kepada Seri Paduka Baginda, negara serta seluruh rakyat jelata. Kami menggesa tindakan tegas diambil terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim serta mana-mana individu yang terus-menerus menanam keraguan serta mempertikai keputusan yang di-Pertuan Agong dalam mengekang wabak COVID-19. Katanya menerusi satu hantaran di Facebook Dewan Pemuda PAS Malaysia pada Jumaat. Menurutnya, perkenaan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong itu dilaksanakan atas pertimbangan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda berdasarkan situasi semasa yang dialami oleh rakyat seperti banjir dan pandemik COVID-19. Pada masa sama, Nazir turut mempersoalkan motif di sebalik cadangan Gopoh Anwar untuk menolak darurat itu kerana ia langsung tidak disertakan dengan idea lain selain daripada mendesak untuk diadakan persidangan parlimen. Wahai pemuda PAS yang dihormati, siapa kata Anwar mengajak semua orang menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong? Tiada siapa yang berkata demikian kecuali Puak Walaun yang berfikiran sempit dan hanya menjaga kepentingan mereka, termasuk Nazir. Pembangkang tidak pernah sesekali menderhakai apa yang dititahkan Baginda, cuma ingin menyuarakan pertikaian nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri sehingga menyebabkan Parlimen digantung dan menyekat Kerajaan Muhyiddin bermaharajalela tanpa semak dan imbang. Terkini, pembinaan 3 dewan dipaguh yang menjadi buah mulut rakyat di saat rakyat sedang susah dan menderita. Ini salah satu langkah pertama Muhyiddin untuk menggunakan dana kerajaan sesuka hati apabila Parlimen digantung. Faham atau tak faham pemuda PAS? Atau kalian hanya walak membuta tuli? Baru seminggu Parlimen digantung sudah sesuka hati menggunakan wang rakyat untuk kepentingan. Dewan apa sampai 35 juta ringgit? Pintu bersalut emaskah atau dinding bertatah belian? Bayangkan kalau Parlimen digantung sehingga Ogos, mahu rata gunung di tarah Muhyiddin dan sekutunya. Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub menggesa agar Parlimen bersidang semula bagi memastikan berlaku proses semak dan imbang. Timbalan Presiden Amanah Berkenaan berkata, proses perundangan Dewan Rakyat tidak harus digantung memandangkan rakyat menghadapi pelbagai masalah impak pandemik. Tolong bersidang semula. MP tidak boleh membincangkan kepentingan rakyat di kedai mamak. Rakyat sedang meminta bantuan sekarang, tegasnya menerusi ciapan di Twitter hari ini. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH berpendapat tindakan menggantung Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN ketika pihak eksekutif serta kehakiman masih boleh berfungsi seperti sedia kala menjejaskan proses semak imbang, merencak demokrasi negara dan menafikan suara rakyat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengurusi PH dan Presiden PKR pada 14 Januari lalu mencadangkan semua ahli Parlimen menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan Baginda membatalkan proklamasi darurat dan menitahkan sidang Parlimen diadakan secepat mungkin. Pengisytiharan darurat berlaku ketika negara berdepan krisis pandemik dan krisis politik dengan Kerajaan Perikatan Nasional hanya memiliki sokongan 109 ahli Parlimen sahaja daripada 220 ahli Dewan Rakyat. Pakar Perlembagaan Dr. Abdul Aziz Bari yang juga Ketua Pembangkang Negeri Perak pula bimbang tempoh darurat memberikan kuasa tanpa batasan kepada Kerajaan PN hingga boleh melanggar sekatan-sekatan di dalam perlembagaan. Memang itulah yang dihajatkan oleh hati nurani manusia mulia, PM pembaca doa yang bernama Muhyiddin, anak Kiai Yassin, berselindung di sebalik wajah naif konon mesra dengan panggilan Abah. Hakikatnya beliau bertindak tanpa memikirkan nasib rakyat, temboloknya dahulu yang diisi semahunya. Kononnya beliau menyerahkan kepada rakyat untuk membuat pilihan Ogos nanti siapa yang akan mentadbir negara. Namun, sedarkah anda sementara menunggu Ogos apa akan terjadi kepada Malaysia? Hancur, miskin, kedana dan jahanam dibuat Muhyiddin. Dan kita semua mati kelaparan. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.